Satu-satunya negara yang cukup aneh kerana penduduk majoritinya berfikir dan bertindak seperti minoriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di channel ini. Tebarkan senyum indahmu karena senyuman adalah bahasa tubuh yang jujur. Dan semoga rahmat Tuhan selalu bersama kita semua. Ya, di Indonesia sebagai warga negara tak ada hak keistimewaan suatu suku bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Namun kondisi ini berbeda dengan negara jiran yang mana ada kaum atau suku bangsa tertentu memiliki hak keistimewaan. Seiring waktu, para kritikus atau pemikir-pemikir negara jiran mulai membedah tentang hal tersebut sebagaimana dalam beberapa tayangan ini. Kesian orang Melayu kita ni, tuan-tuan. Kesian orang Melayu. Bak kata ni lah, Syed Munawar lah. Dia kata orang Malaysia ni, orang Melayu di Malaysia ni lah satu-satu bangsanya yang majoriti memerintah, dan dalam pemerintahan tu pun majoriti, berkuasa 60 tahun pun majoriti, tak pernah orang lain lagi. Perdana Menterinya orang Melayu, Sultannya orang Melayu, Agungnya orang Melayu, kebanyakan jemaah menterinya orang Melayu. Tetapi Melayu masih merasa mereka tertindas. Melayu masih merasa mereka dipinggirkan. Melayu masih merasa mereka mundur. Nah, tuan-tuan, kalau puluhan tahun mereka memerintah dan menerajui negara ini, 22 tahun campur 22 bulan Mahathir memerintah jadi Perdana Menteri, dia masih bercerita tentang kegagalan orang Melayu. Soalannya, siapa yang gagal? Orang Melayu gagal atau dia yang gagal? Orang Melayu gagal ke atau dia yang gagal sebenarnya? Hakikat sebenarnya dia yang gagal, tuan-tuan. Hari ini keluar di dalam apa orang kata di Facebook, di Facebook. Sorry, bukan Facebook, di dalam The Edge. Dalam The Edge, Malaysia jatuh tangga nombor 3. Malaysia jatuh tangga nombor 3 negara yang mempunyai syarikat paling, apa orang kata, bukan syarikat, mempunyai negara yang crony capitalist index. Sejak merdeka sampai sekarang, pemimpin kita orang Melayu. Majoriti yang ada dalam kerajaan pun Melayu. Majoriti rakyat pun Melayu. Perlembagaan berpihak pada Melayu. Hak istimewa Bumi Putra pun luar biasa. Tapi kan, Melayu yang paling miskin. Melayu juga tak menguasai ekonomi. Melayu ketinggalan dalam banyak perkara walaupun negara ini dikatakan negara Melayu. Apa yang sudah berlaku? Oh, atau mungkin hak-hak istimewa untuk orang Melayu ni hanya untuk golongan Melayu elit? Boleh jelaskan pada saya tak? Saya sebut di banyak tempat, satu-satunya negara yang cukup aneh kerana penduduk majoritinya berfikir dan bertindak seperti minoriti. Yang terkinja-kinja di luar sana mendaulatkan hak, pulangkan hak. Hak ini memang sudah termaktub dalam perlembagaan, tetapi terkinja-kinja kita di luar menuntut hak yang memang sudah terbela, seolah-olah kita minoriti. Sedangkan dari puncak istana sampai ke pion pejabat tanah itu tidak pernah bukan Melayu. Dan majoriti yang menduduki kerusi dalam parlimen juga sepanjang 15 episod pilihan raya tidak pernah bukan majoriti Melayu. Ini yang saya dalam konteks media harap ada keterbukaan, kerana saya sebut kepada menteri, termasuk kepada Perdana Menteri, keterbukaan ini adalah kunci untuk mencerdaskan audience. Sementara kita menantikan pendidikan memakan masa yang bertahun, tetapi mujadalah itu sudah terangkum di dalam An-Nahl 125, wajadilhum billati ahsan, yang gagal kita manfaat. Di Amerika dan kebanyakan negara, selalunya yang buat protes untuk menuntut hak mereka, hak agama mereka dan sebagainya dijalankan oleh golongan minoriti. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia sebaliknya. Kaum Melayu sebagai kaum majoriti di negara ini pula yang kerap melakukan protes mempertahankan hak Melayu, hak Islam dan sebagainya. Lebih aneh lagi, berapa banyak pula protes yang dijalankan oleh kaum minoriti Cina dan India untuk menuntut hak kaum dan agama mereka di negara ini. Kalau India, ada sekali waktu Hindraf dulu. Kalau Cina, berapa banyak protes yang kaum Cina buat di negara kita ini untuk memperjuangkan nasib mereka. Pelik sungguh kan? Seolah-olah kaum Melayu yang majoriti inilah dibuli dan diskriminasi sampai kena buat protes panjang masa. Padahal yang memerintah orang Melayu, perlembagaan pun melindungi orang Melayu. Meskipun kuasa di tangan kita, kita masih lagi berbicara tentang hak kita.
rakan-rakan Melayu, saya terimalah hakikat yang kita ni memang bangsa yang lemah. Kita ada pemimpin Melayu daripada dulu sampai sekarang pun tak mampu ubah nasib kita. Ayolah orang Melayu, kita bangkitlah, kita berubahlah. Jadilah kaum majoriti yang betul-betul kuat. Besar orang Melayu yang mentaliti mereka adalah konservatif. Dan mentaliti ini adalah dipengaruhi terutama sekali oleh pandangan atau sikap feudal dan pandangan atau sikap perkauman. Saya tidak mengatakan semua orang bersifat begitu, tapi sebahagian besar orang Melayu sekarang ini bersifat demikian. Ini tertanam dalam mentaliti kita. Membuatkan sifat feudal itu membuatkan kita sentiasa tunduk berkuasa raja. Tentang perkauman pula, kita dapati bahawa walaupun orang Melayu paling ramai di sini, negara ini, mereka mempunyai kuasa politik, akan tetapi malangnya mereka sentiasa dalam keadaan seolah-olah ketakutan. Ketakutan diancam oleh golongan yang minoriti dalam negara ini. Dan oleh kerana itu, mereka kadang-kadang, pemimpin mereka kadang-kadang terutama sekali terkapai-kapai untuk mencari jalan macam mana nak memberikan kekuatan pada golongan mereka dan juga kepada diri mereka sendiri. Itu sebab mereka gunakan perkauman. Itu sebab mereka gunakan agama. Masalah yang bertambah buruk sekarang ini. Dan sekarang ini ada pula misalnya soal ICRD ataupun ada soal Statut Rom ni, dan mereka gunakan ini bukan saja untuk memperkuatkan kedudukan raja, tetapi memperkuatkan diri mereka sendiri. Kerana raja itu dianggap sebagai seorang yang mewakili ada ketuhanan Melayu. Bukan saja kedaulatan diri mereka sendiri, tapi ketuhanan Melayu. Jadi kalau ketuhanan Melayu itu ditunjukkan, diagungkan, maka raja dinaikkan. Dengan sendirinya ada golongan Melayu yang perkauman yang suka supaya perkara ini diketengahkan. Oke, disinilah yang membedakan negara Indonesia dengan negara jiran. Hak dan kewajiban adalah dua asas penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa regulasi lainnya yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.